Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Yang dihormati Tuan Haji Azman bin Osman, Timbalan Pengarah Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu. Yang dianukan, yang dihormati, yang dikasihi penceramah jemputan kita, Dr. Bala Sudran, A. Ramesh, Dr. Bala Sudran A. Ramian, pensyarah Cemerlang Grade C, Jabatan Negeri Satu-Dua dan Badan Bangsa, Institut Aminuddin Baki, Cawangan Utara, ataupun IAB, Cawangan Utara. Selamat datang Doktor, terima kasih kerana memberi komitmen yang baiklah kepada kami selaku tuan rumah Negeri Terengganu. Thank you Doktor. Sebenarnya Doktor ni kali yang kedua untuk program PSC yang kita panggil. Dan silap saya kali terakhir DPN menjemput Dr. Bala pada tahun 2018. Pada tahun 2018. Yang dihormati Cikgu Ramli bin Pak Ani selaku KPPK unit TMK, seluruhnya pegawai daripada unit TMK Sektor Pembelajaran yang terdiri daripada Cikgu Azrul, Cikgu Syima dan seorang lagi Cikgu Mulyadi. Dan seluruhnya kepada pegawai-pegawai PBD iaitu selaku JU dan penyelarah PSD bagi PBD masing-masing lah. Dan yang kita ajukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan iaitu peserta banking, SLT dan MNT bagi sekolah menengah dan rendah, bagi banking, perupayaan pemimpin profesional learning community ataupun PSD peringkat Negeri Terengganu tahun 2022. Jadi alhamdulillah pada pagi ini kita berkesempatan dalam satu bengkel yang kita adakan. Sebenarnya dah lama kita impikan untuk buat bengkel PSC ni, sebab kalau kita lihat selepas pada pandemik COVID-19, inilah kali pertama kita kembali untuk membukakan balik program PSC. Jadi tanpa melengahkan masa, saya berjumpa Tuan Haji Azman bin Osman, Timbalan Pengarah Pendidikan Negeri Terengganu untuk memberi sedikit ucapan haluan dan pembukaan program kita pada pagi ini. Silakan Tuan. Terima kasih Profesor Ketua Negeri Ketua Pengarah PMK Pembelajaran Terengganu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. All the way from Dr. Bala Sudran A. Ramian. Doktor yang merupakan pensyarah Cemerlang Grade
Sedikit latar belakang bengkel, kenapa panggil bengkel ini, semua ada Encik Faizal tadi. Ini kali kedua kita adakan bengkel PLC. Kali pertama pada tahun 2018 juga bersama Dr. Bara yang merupakan Shifu lah, Mahaguru, Mahaguru pada taraf akidah Tuhan dalam bidang PLC. So kita nampak ni special daripada Dr. Bara. Yang mana negeri lain mungkin tak buat, kita akan jadi yang buat. Dan terima kasih banyak Dr. Bala kerana sudi datang ke Terengganu untuk berkongsi ilmu dengan kita. So untuk tuan-tuan, kita menjemput 4 pelawak peserta, iaitu 6 orang daripada setiap daerah, daripada kalangan pengetua, guru besar, guru kanan, guru ketua, guru kanan mata pelajaran dan juga ketua panitia. So all together 40 orang, 6 daripada satu daerah. So tuan-tuan akan menjadi trainer untuk rakan-rakan yang lain. Bengkel ni, bengkel upaya untuk pemimpin pendidikan. So you are the chosen one. Atau yang terpilih lah, kita bersama kita. Fortunately, akan yang terpilih lah. Terima kasih kerana sudi datang dan sudi menerima amanah ini untuk menjadi pemimpin PSC di daerah masing-masing nanti, insyaAllah. Okay. Dan juga kita ada sama dengan kita KJU daripada BPD, seramai 8 orang bukan SS Plus. InsyaAllah kita akan berbahagia di sini selama 6 jam tahun ini, 6 jam. Dan kerana tuan-tuan nanti, tuan-tuan berisi kehadiran supaya kita boleh rekod tuan-tuan dalam SPR, KPN dan juga menjadi CC untuk tuan-tuan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita ada 3 objektif bengkel. Pertama adalah untuk melatih jurulatih utama PSC di dalam kalangan pemimpin SMT dan juga MLT untuk membudayakan PSC di peringkat daerah masing-masing khasnya dan peringkat tinggi dalam Malaysia. Budaya ni ada, tapi kita perlu bogarkanlah. Bahawa ni bila kita PKP, kita jarang bertemu, jarang terlibat dalam usaha-usaha kita perkasakan PSC. So, insyaAllah, dah kita bertemu ni, bolehlah kita perkasakan lagi. Kakak kita seperti kata pengarahan, dia ada anjakan, ngesok. Walaupun tak banyak, sikit ada ngesok tadi. Ngesok dan tidak ada muafakat. Maka datangnya untuk kita cari. Dan ada rencana. Rencana tu ada tu. Pada kadang-kadang nanti kita buat pula pun dalam kita sekolah kita. InsyaAllah. Yang kedua ialah untuk memberi pendedahan kepada kumpulan SND dan MLT sebagai pemimpin PSC dan memantau pelaksanaan PSC di sekolah Universiti Negeri. PSC ini sebahagian daripada PAK 1 yang telah kita laksanakan 10 ini. Dan juga kita menjadikan platform pada hari ini untuk satu ruang untuk tuan-tuan berkongsi ilmu, pengalaman dan kemahiran. Dan kita ingin meningkatkan kualiti pembelajaran guru kita.
saya ingin bagi Pak Jabatan terima kasih banyak kepada semua daripada sekolah rendah ke sekolah menengah kerana pencapaian kita dalam SPM baru ini sangat memperhasakan. Walaupun tuan-tuan tak ada banding pencapaian SPM 2021 dan 2020. Kerana 2020 ialah KBSN, 2021 KSSN. Namun begitu kita masih perform dengan sangat baik, sangat baik. Kita masih lagi berada dalam top 5 Malaysia. Sebabkan dan semua ini sebenarnya hasil kerja daripada sekolah lagi. Kalau siapa mereka ke sekolah belum. So semua kita terlibatlah dalam menghasilkan pencapaian baik untuk kita. Alhamdulillah. Dan InsyaAllah pada hari nanti kita akan buat juga satu majlis untuk kita nafikan pelajar-pelajar yang cemerlang di SSTP bersama dengan ExxonMobil. Tuan-tuan dan puan-puan, harapan jabatan tuan-tuan yang datang pada hari ini. Sebab saya tak nak macam panjang kerana bertuahlah kepada Tuan Mala bersama tuan-tuan. Pertamanya ialah ketua JU setiap PPD perlu membuat bimbingan serta pemantauan secara berkala terhadap masalah PLC di peringkat PPD masing-masing. Kedua, pengetua, guru besar dan MLT memainkan peranan masing-masing dalam merancang. Bila merancang perlu ada pelan-pelan siap untuk PLC serta memastikan 100% guru tuan-tuan melaksanakan PLC secara berkesan dan sistematik bagi meningkatkan kualiti pendidikan ini. Bila nak pastikan tu, kita terisi yang tuan-tuan. Masalah kita ni, negara ni, kita banyak buat kerja, tapi kita tak rekod. Engineer Wolf pernah berkata, nothing is done unless it is recorded. Tak ada benda pun yang kita kata buat, kecuali ia tercatat. So, apa yang saya kita buat tuan-tuan, kita catat. Terusnya kita mengharap JU PLC itu tuan-tuan perempuan yang terpilih pada hari ini, special bangsa, chosen one, yang tambah hari ini. Stay positive, positive performing. Kita positif apa kita. Ajakkan, merupakan mereka, DMA. So JU PLC yang tak latih, mereka ini harap tempat bersama dengan ketua JU PLC di PPD masing-masing untuk merangka budaya PLC di PKN masing-masing. Saya diharapkan juga konsep amalan terbaik PLC dilaksanakan dari masa ke masa. Kita banyak ruang antara perempuan, banyak ruang di peringkat antarabangsa dan kebangsaan. Ada seminar-seminar yang tuan-tuan boleh sertai. So, masuklah. Cuma kadang-kadang tu seminar-seminar tersebut memerlukan set finance. Bayar sendiri. Tak apa tuan, kira. Tak apa, spend lah sikit duit untuk kita berkongsi ilmu, menimba ilmu. Saya pernah berkursus di Bangkok dan saya pernah jumpa guru Malaysia. Guru Malaysia pergi sana. Saya kata, bapa sendiri ikut seminar ni. So, bayar sendiri. Dia minta izin daripada jabatan dan dia bayar sendiri untuk pergi sana. So, jabatan boleh keluar surat. Tapi tanggungan sendiri. So, tuan-tuan ada peluang dan ruang, boleh. InsyaAllah nanti akan ada satu seminar antarabangsa yang akan berlangsung di Malaysia, di UK, tentang PLC ini. So, kita tak faham, apa yang tak faham tu je, bukan tak faham. Kan sebab dia, orang ni kan fikir dia, jalan mana kan. So, orang kumpul tu boleh lah digunakan untuk ke situ. Faham tidak? Dan akhir kata, saya jabatan sangat berharap bahawa KPI jabatan tentu KPI PBD, KPI tuan-tuan, itu 100% guru kita melaksanakan PLC pada tahun 2020. 100%. Untuk tuan-tuan, untuk tahun lepas, patut kita percaya yang buat ni 100%. Tapi yang tercatat ialah 85.90% sahaja. So, kurang lah. Selesai kita dah 100%. Dan kita tanya, berapa 100%? Cuma tak catat. So, kita sangat berharap apa yang kita laksanakan, catat. Bagi sekali, Ketua Jabatan, terima kasih banyak kepada tuan-tuan sekadar pada hari ini. Saya untuk ini kita menerima ilmu, kongsi ilmu. Jangan saya, apa kata kita tahu tau. Jangan saya, kenapa?
saya ingat arwah Tok Kali. Kan suruh dia diangkat. Dia masa itu mari dah, hebat lah. Tapi dia terima, dia tahu katanya ada ulama besar. Dia berjalan kaki daripada Kelantan. Naik jalan pagi. Kata pergi ke rumah. Belajar berguru dengan Tuan Haji Abdul Rahman itu. Hebatlah tu. Kan? Kita sama juga. Kita daripada besuk, Pamang lari ni. Dan menutup. Kita naik tau. Tapi kita belajar lagi. Dengan Dr. Bala yang datang daripada Kedah. Tentara sana. So kita ni level akilah juga. Sungguh kita belajar. InsyaAllah kita akan amalkan apa yang kita belajar ni. Di sekolah masing-masing nanti. InsyaAllah dengan PSC ni kita percaya. Result kita akan lebih baik. Result baik ni menunggu je. Tapi sebenarnya tuan-tuan, kita pastikan budak kita dapat result yang baik. Supaya mereka boleh sama belajar lebih daya kita lagi. Saya dah jumpa seorang pelajar ke rumah tu. Memang dia, ayah kerja, mak dia kerja. Tapi dia tak sangat masuk medik ke Indonesia. Akhirnya dia percaya masuk. So itu kita nak tuan. Sebab anak-anak kita ni, dia boleh sama belajar. Ke mana yang dia belajar. Dan untuk itu dia perlu result yang baik. Untuk perlu baik, dia perlu suasana pelajar yang baik. Dan bukan semua subjek tu okey untuk dia. Dan kita perlu bantu rakan kita. Tak okey lagi. Okay. So ini yang PSC kita. So, terima kasih. Kehadiran dan kita especially thank you to Dr. Bala. Thank you so much for coming all the way from Kedah. Terima kasih. Please come again. Dua itu bola tu kau panggil bola. Terima kasih sekali tuan-tuan. So dengan apa saya boleh untuk orang sembilan atau agenda di orang sembilan. Terima kasih mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin merasmikan Bengkel Bayan Professional Committee 2022. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada Tuan Haji Azman di atas ucapan rasmian pada meeting kita pada pagi ini. Okey, jadi seharaplah daripada iktibati yang diberikan oleh Tuan Haji Azman tadi, sama-sama kita menyambut cabaran harapan yang telah dilontarkan tadi. Okey, dan sama-sama kita merealisasikan deadline benaran kita iaitu anjakan muafakat nekat. Okey, dalam kita menguruskan PSC di peringkat sekolah, daerah dan negeri Terengganu, insya-Allah. Okey, jadi sedikit maklumat okey kepada kita semua. Okey, jadi yang pertama sekali untuk connecting internet kita pada PK ini, saya dah share dalam dalam Telegram. Okey, so boleh rujuk pada Telegram itu. Dan satu lagi kita dah sharekan jadual, jadual bengkel kita. So untuk maklumatlah, bengkel ini sepatutnya dijalankan secara 3 hari sebenarnya. Okay, tapi kita telah kompreskan menjadi 1 hari. Dan kita haraplah cikgu-cikgu semua dapat memberi komitmen yang sepenuhnya lah. Okay, dalam bengkel yang dikendalikan oleh Dr. Bala ni. Okey, so tanpa mengengahkan masa, saya terus serahkan kepada Dr. Bala untuk meneruskan bengkel kita pada pagi ini. Okey, dipersilakan Dr. Bala. Terima kasih Encik Faizal, selamat pagi dan selamat sejahtera. Timbalan pengarah tadi, beliau terpaksa keluar, Tuan Haji Ahmad bin Muhammad, Ketua Unit PMK, Encik Harisan ahli-ahli PMK, ketua-ketua besar, ketua bidang dan ketua panggil, saya hormati. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu atas jemputan ini. Saya tak ada masalah cukup yang memang akan datang. Hanya saya 2 tahun saja lagi dalam studi. Selepas itu dah retire. Ya. Okey, jadi saya akan cuba datang bantu bila-bila sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan boleh hubungi saya juga. Nanti saya akan bagi email. Boleh hubungi dan minta bantuan dan nasihat. Ya. Jadi apa yang saya rancang di sini sebelum saya pilih PAP sudah okey. Saya memang boleh, kalau nanti kita akan adjust lah tempat dia. Walaupun tuan-tuan duduk di sini, tuan-tuan digalakkan menggunakan pen ataupun komputer. Dan kalau tuan-tuan perlu bergerak di tengah-tengah pun bukan masalah. Saya takkan melalui di depan.
boleh buat secara sendiri ataupun dengan rakan yang duduk di sebelah. Ya, jadi ada aktiviti-aktiviti ini mungkin tuan-tuan buat dulu. Nanti bila pergi ke daerah masing-masing, tuan-tuan boleh duduk dalam satu pasukan dan boleh gerakkan di daerah masing-masing. Saya suka approach yang dibuat oleh KPM Terengganu sebab di tiap-tiap daerah dilibatkan pengetua, dilibatkan guru besar, ketua bidang dan juga ketua panitia. Jadi kita senang untuk menggerakkannya di daerah dan tuan-tuan bolehlah bawa pasukan sendiri. Saya sebenarnya telah sediakan GC, ya. GC itu nanti saya akan minta backup sekejap, saya tunjukkan GC itu dulu. Tuan-tuan dah dapat dia punya ini GC dia. Okey, ini GC dia. Tuan-tuan saya dah buat GC ini untuk ini saya takkan close. Tuan-tuan boleh gunakannya bila-bila masa. So, apa yang saya akan buat sekarang ialah kalau tuan-tuan tengok di bahagian classwork, semua bahan, video, buku, everything saya telah masukkan. Jadi tak ada masalah tuan-tuan cari sumber. Termasuk slide yang saya akan gunakan juga. Saya pun dah muat naik semalam. Ya, jadi katalah tuan-tuan rasa nak jadi sebagai jurulatih di daerah dan tuan-tuan tak nak buat semua aktiviti, pilihlah aktiviti yang sesuai. Mungkin tuan-tuan buat di peringkat daerah tak sampai 6 jam, mungkin 4 jam. Tuan-tuan rasa ada beberapa aktiviti lah yang sangat penting, tuan-tuan boleh pilih di sini. So, apa yang kita akan lakukan selepas ini ialah di sini dia kan GC biasa. Tuan-tuan tahu saya kena masukkan teachers di sini kan. Nanti saya akan keluarkan rakan saya di IEB ini supaya ada banyak tempat di sini. Saya tahu di JPN Terengganu ada 8 PPD. Jadi kita mungkin nanti kena pilih seorang ke 2 orang sebagai ketua. Mungkin saya rasa pengetua dengan guru besar di daerah itu mereka dimasukkan sebagai teacher. Kalau dimasukkan sebagai teacher, GC ini boleh di-copy. Tuan-tuan tahu kan? Saya tahu betapa. Saya tunjuk saja. Senang saja ya. Dia begini. Kalau saya buat GC, ini kan GC kan? GC, katalah GC ini saya telah masukkan salah seorang tuan dari sini adalah sebagai teacher. So, klik saja. Saya tunjuk ya. Apa tak di sini 3 titik itu? Klik 3 titik itu, copy. Dia copy berarti the whole bahan itu akan jadi milik tuan-tuan. Copy saja. Habis itu tambah lagi teachers di daerah masing-masing. So tak payahlah tuan-tuan nampak. Sekarang tuan-tuan tak boleh copy sebab nama diletak sebagai student. Nanti saya akan minta tim PMK masukkan di bawah teacher ini beberapa daripada daerah-daerah. So tuan-tuan yang dimasukkan sebagai teacher boleh make a copy. Okay, kalau perlu pun nanti beritahu saya akan masukkan siang-siang untuk tuan-tuan balik tak payah cari bahan. Habis itu bila copy, contohnya lah katalah saya copy kepada seorang dan bila dia buka semua bahan itu dalam draft, dia akan jadi dalam bentuk draft. Kalau draft dia dalam bentuk grey color. Jadi tuan-tuan kena post balik. Itu saja. Post dia akan bila di copy balik, semua bahan ini akan dalam bentuk draft. Dan tuan-tuan boleh copy balik. Habis itu tambah lagi people di bawah. Boleh di copy lagi untuk peringkat sekolah dan sebagainya. Saya tak ada masalah berkongsi bahan baru. Ya, so saya galakkan tuan-tuan gunakan DC lah sepanjang minggu ini dan hari ini dan juga bila nanti tuan-tuan balik boleh gunakan bahan yang sama. Okey, ada soalan tak tentang? Okay, kalau sesiapa ada masalah nak copy itu nanti beritahu saya lah. Nak jaga dia. Ya, okey baik. Saya pertama sekali jadual tuan-tuan dah sudah kita nambat sedikit tapi tak apa. Pertama sekali tuan-tuan boleh buka link Jamboard ini. Buka link Jamboard dan tuan-tuan silalah jawab slide yang pertama. Ya, kita buat aktiviti santai dulu. Ya, saya
masukkan dalam keyboard yang pertama dan kliklah dia punya link itu. Ya. Okey, kalau tuan-tuan rasa ramai tak boleh buka, kemudianlah orang buka dan kemudian boleh kita cuba ya. Okey, sebentar ya. Okey, baik. Saya ajar tuan-tuan bagaimana nak isi di sini. Soalan dia senang saja. Dia tanya apa yang tuan-tuan tahu tentang PLC. Saya tahu tuan-tuan cuba type lah. Ya, jangan cuba type. Di tepi itu ada 1, 2, 3, 4. Ada kan di sini? Yang macam apa tu? Dia adalah post-it. So tuan-tuan, apa tuan-tuan buat ialah klik itu dan dia akan keluar begini. Tuan-tuan type lah. Sticky note. Macam sticky note biasa. Tapi kalau tuan-tuan nak tukar color pun boleh juga lah. So tuan-tuan bolehlah type dan kemudian tinggalkan saja. Kalau nak delete pun tak ada masalah. So type lah apa yang tuan-tuan rasa yang tuan-tuan ingin tahu, yang sudah tahu tentang apa PLC. Dan saya galakkan juga tuan-tuan selepas ini jawab slide yang kedua, apa yang tuan-tuan ingin tahu. Hanya 2 slide ini saja. So kalau tuan-tuan rasa saya lebih nak tahu, saya nak type di sana, tak ada masalah. Sila type di slide pun tak ada masalah. Just type saja. Jangan ayat panjang, buat secara ringkas supaya ada ruang untuk rakan lain type. Ya. Alright. Teruskan. Ya, dia seorang rakan sudah tulis. So, ya, inilah tarik-tarik saja. Jadi, so, tuan-tuan boleh tarik sendiri untuk letakkan pandangan tuan-tuan. Ini ya. Okey. Orang yang dah tarik boleh tarik berganti ke bawah. Ya. Orang okey. Buka cover boleh. Kena laju sini. Okey, baik. Okey. So, kalau ada idea yang sama, tak payah kita ulang. Kita mungkin nak tengok apa yang tuan-tuan tahu tentang PLC ni ya. Okey. Right. Okay. Alright. Saya rasa mungkin boleh gerak ke slide kedua. Saya lebih berminat untuk slide kedua tu ya. Apa yang tuan-tuan nak tahu? Apa yang tuan-tuan nak tahu? So, walaupun kita duduk berdiri rapat, kita masih boleh tengok ya pandangan masing-masing di depan ya.
tuan-tuan juga boleh gunakan dalam latihan. Ya, dan Jamboard ini kalau tuan-tuan nak ambil pun tak ada masalah. Kopi dan boleh buat satu lagi kopi yang baru. Ya, baik. Okey. Bila saya tanya soalan, apa yang anda tahu tentang PLC, saya nampak ramai rakan telah masukkan konsep perkongsian, perbincangan sesama ahli. Okey, baguslah. Sharing of ideas, perkongsian amalan terbaik. Baik, saya suka konsep yang tuan-tuan telah cerita, tetapi satu perkara yang sangat penting perlu diambil maklum tentang PLC ialah dia merupakan satu usaha mengatasi defisit pembelajaran. Maksud saya, kita bukan buat PLC nak berkongsi sahaja. Dia mesti menyelesaikan satu masalah pembelajaran yang dihadapi oleh murid. Sebagai contoh, sekarang di sekolah rendah kita ada program literasi dan numerasi plan. Kalau banding dengan Linus dia dulu ada saringan-saringan. Sekarang di bawah plan yang baru ni, dia tidak ada instrumen daripada tengah-tengah. Dia minta sekolah fikirkan sendiri bagaimana nak menangani isu literasi dan numerasi di sekolah. So, apa yang tuan-tuan perlu lakukan di peringkat sekolah ialah isu yang timbul sekarang, masa PKP, kehadiran murid kita tak sampai 60 hingga 70 pun bagus sangat dah. Ya, 70 pun kadang-kadang murid tak hadir. Dan tetapi bila ditengok dalam PBD di peringkat sekolah, cikgu kata 100% sudah capai TP3. Nah, dia kata TP3. Bila kita tanya dengan cikgu, macam mana budak yang hadir 50%, tapi TP apa? 3 begitu tinggi, dia selalu kata, kami dah taksir dah. Saya kata, macam mana taksir? Ada instrumen tak? Dia kata, pemerhatian. Jadi, ini adalah kerana kalau cikgu ditekan untuk memberikan data tentang PBD, itu bagilah. Kata, saya tidak perhati. Cikgu boleh kata, saya dah perhati, semua sedang beri tumpuan. Walau kita tahu, sebagai cikgu kita tahu siapa yang beri tumpuan, siapa yang tak beri tumpuan, kan? Jadi, kita isunya, ini masalah. Masalah yang timbul ialah murid sekarang ini, dia pelan ini dia suruh beri penekanan pada murid tahun 2, tahun 3. Sebab murid tahun 2 yang masuk tahun ini seolah-olah macam tahun 1 tau. Betul? Kita saja anggap di tahun 2, tapi dia macam tahun 1. Budak tahun 3 macam tahun 2. Dan tahun 3 dia mesti selesai 3M. Kalau tak selesai 3M, tahap 2 dikirim salam saja. Tak boleh betulkan tahap 2. Saya bagi contoh, matematik. Matematik tahap 1 angka bulat. Angka bulat itu campur, tolak, bahagi darab. You tak boleh lagi ajar dia darab 2 digit, ruang, tak boleh buat. Kalau dia tak selesai pada tahun 3, tahun 4, kemahiran matematik dia meningkat dan dia tak boleh jawab. Macam sains. Dia ada 12 sains proses skill. Dekat-dekat 3 atau 4 dia ajar tahap 1. Tiba-tiba tahap 2 you suruh dia buat inference. Tak boleh buat. Dia tak boleh buat. Dan kita tak ada lagi cabaran macam dulu UPSR sekarang. Jadi hanya tahun inilah kita mula balik peperiksaan, masih peperiksaan peringkat sekolah, tapi dia tu kena pasang soalan. Kertas soalan untuk 5 subjek akan dibekalkan oleh KPM. Jadi isu dia, budak ini ada juga yang kena sambung belajar ke asrama penuh dan negeri lain. Dan juga saya dulu dimaklumkan di Terengganu ni ada 17 sekolah premier. Dulu biasa diorang antara negeri yang perform terbaik.
ramai pelajar itu lari ke negeri lain. Jadi dulu pengarah di sini, satu menteri lah, dia buat 17 sekolah premier supaya budak itu tak keluar dari Terengganu. Adalah usaha-usaha itu, saya tahulah, tapi sekarang tidak adalah dia punya UPSR sekarang. Jadi tuan-tuan kena bergantung dengan Samati, dan juga dia punya PPD. Jadi saya tahu ini ada isu-isu dia. Jadi yang penting puan-puan kena tahu ialah betul. Semua ini betul, tak salah. Tetapi kalau PLC itu berjaya, artinya masalah pembelajaran murid selesai. Kita kata kami dah buat PLC dah 20 mata kredit. Apa masalah yang diselesaikan? Tak ada apa-apa masalah. Kami hanya apa? Bincang, kami kongsi-kongsi saja. Itu bukan apa? PLC. Sebab itu PLC dia tak boleh dengan berjumpa sekali saja. Dia ada beberapa kali siri jumpa sehingga you ada satu amalan terbaik. Dia kata kami ada budak tak boleh buat science process skill. Kami ada buat satu PLC, sekarang budak-budak kita boleh jawab. Macam sekolah menengah, budak lemah algebra. Kami dah buat, dan sekarang algebra itu okey. Maksudnya kalau PLC itu berkesan, artinya masalah pembelajaran murid selesai. So tolong ambil maklum itu saja. Dan PLC ini tak banyak boleh dibuat oleh kami di IAD sebab kami tak ada pelajar. So dia mesti ukur dari segi pencapaian pelajar. Masalah pelajar itu selesai. Okay, contohnya ADMAX. Saya tidak tahu lah di sekolah menengah di Terengganu, macam di Kedah, kita ada problem ADMAX. Last year, ADMAX, one of the worst performing subject antara SPM lah. 100 mereka yang gagal itu tinggi. Termasuklah chemistry, fizik dan biologi. Ini sekolah menengah. Jadi kalau kita tahu ADMAX itu problem, tajuk-tajuk mana yang problem, mungkin KSSM teknik menyimak, tahulah kita tidak tahu. Tetapi kita mesti selesaikan defisit. Defisit maksudnya kelemahan dalam subjek. So saya tak nampak sesiapa di sini tulis tentang menyelesaikan masalah pembelajaran pelajar. Ramai yang lebih tulis berfungsi, bertukar-tukar idea, berkaitan dengan pedagogi, tetapi dia punya outcome dia, niatlah. Niat dia ialah nak selesai masalah pelajar. Itu tanda PLC berkesan. Kalau kita buat banyak PLC pun masalah itu masih kekal, artinya dia tidak tidak selesaikan masalah. So ambil maklum itu, saya suka juga tengok bahagian kedua. Apa yang tuan-tuan nak tahu, saya tengok saya akan buat ke tidak. Banyak isu yang timbul ialah cikgu tak ada masa nak berjumpa. Itu kita akan selesaikan. Jangan bimbang. Itu semua saya tahu tuan-tuan akan tulis ini. Ya. Satu lagi, cikgu ni bila sebut saja PLC, nama cikgu rasa meluang. One of the reason ialah dia kata terlalu banyak diminta laporan-laporan. Dia kata kami sanggup buat, tapi tak tahan buat apa? Laporan. Itu pun nanti kita akan penyelesaian. Ya, sebab sebenarnya awal-awal dibuat, sebab saya antara pegawai yang awal terlibat di PPD, ya, tak ada pun kami sebut pasal laporan. Tapi bila jadi pula di perintah sekolah, dia jadi laporan. Jadi kenapa, apa penting laporan itu kan? Kita nanti kita selesaikan. Itu saya faham. Walaupun cikgu tak tulislah secara terus, saya faham itu masalah dia. Proses dia. Dia bagi 5 mata kredit untuk satu amalan. So orang tanya, dalam satu amalan itu apa dia punya proses dia? Maksudnya hari ini kita jumpa, bincang tu aja, bolehkah dapat 5 mata kredit? Maksudnya satu amalan itu, macam mana rupa bentuk satu amalan terbaik? Itu saya akan selesaikan. Baguslah, apa yang tuan-tuan nak pun, saya akan pasti sebelum minum pagi kita selesai. Ya, dia tak ada jenis-jenis PLC, dia ada alat-alat apa? Kolaboratif. Itu kita akan bincang. Kemudian bila disebut how to motivate teacher, saya faham lah tersirat di sini. Ya, tersirat itu apa saya faham lah. Ya, habis itu
kaedah, proses, cara. Ramai yang tanya itu tempo. Sebenarnya dia tak kata duduk 2 jam 3 jam. Biasanya dia suruh kita duduk tak sampai pun 30 minit, 40 minit. Pandai. Dan isu yang timbul ialah ada cikgu tak nak stay back. Ada cikgu nak stay back. Tapi macam mana kita jadualkan? Itu satu perkara yang tuan-puan kena balik dan betulkan. Bagaimana kita jadualkan supaya dia tidak membebankan cikgu. Pada masa yang sama dia boleh berjumpa. Nanti tak apa. Ini benda-benda ni tuan-puan apa? Buat catatan, mesti selesai. Ya? Okey, baik. Saya tinggalkan soalan ketiga. Soalan ketiga ialah apa yang tuan-puan pelajari. Yang ini nanti bila hujung baru kita buat. Alright, nanti. Okey, very good. Seperti ini adalah, jangan pula tuan-puan tension bila saya tunjuk beberapa benda. Sebab ada yang merupakan keperluan JPN Penanggulang. Jadi bukan keperluan saya. Ya? Tapi saya maklumkan sedikit. Kalau tuan-puan nak baca tentang PLC, adalah saya ada apa? Buku dalam buku saya sekarang sedang buat edisi ketiga. Ada satu bab saya tulis tentang PLC. Baru ini saya tulis dengan Dr. Zanatul. Tahu kan yang sedang buat walls. So kami pun kawan rapat. Semalam baru saya call beliau. Kita cuba usahakan dana lah untuk cikgu-cikgu pergi bentang di walls UKN bulan September. Sedalam ini pun saya telah tulis satu bab berkaitan dengan peranan pemimpin. Tapi katalah selepas ini tuan-puan nak tahu juga, kita tak rekodkan sesi hari ini. Tuan-puan nak tahu lebih banyak, type dalam YouTube, you type my name, bukan saya promosikan diri, hanya nak beritahu sumber untuk rujuk. Ya, tuan-puan type sahaja nama saya, PLC, pasti YouTube. Adalah banyak, saya buat dulu di utara, masa PDPR, saya dengan Dr. Zanatul buat dia di PG, saya buat satu international juga. Adalah banyaklah tuan-puan boleh tengok. Tuan-puan boleh dengar juga tentang PLC dalam sesi-sesi webinar yang saya buat. Jadi tuan-puan jangan anggap hari ini saja merupakan input. Kalau rasa macam nak ulang balik, boleh tengok balik di sini. Ya? Alright, cantik. Okey, saya sebenarnya ada beberapa objektif hari ini. Saya pertama sekali, saya nak tuan-puan reflect amalan di sekolah. Apa yang tuan-puan buat betul, apa tuan-puan buat tak begitu tepat. Tak adalah salah. Cikgu duduk bincang itu ada kesan, bukan tak ada kesan. Mungkin kita tidak mendapat manfaat yang sepenuhnya daripada PLC. Jadi saya galakkan tuan-puan banyak tengok balik. Apa yang kita buat betul, apa yang kita tak buat betul. Jadi tuan-puan berkongsi dengan saya lah. Okey, selepas itu saya ingin macam mana nak buat itu proses. Saya harap nak selesai ini sebelum tea break. Tapi takut masa tak cukup, kita mungkin sambung selepas tea break pun tak apa. Ya, ini yang paling penting. Ini yang paling banyak orang tanya soalan. Macam mana nak buat proses? Okey kan? Baik. Ketiga, saya nak juga bagi tuan-puan nampak beberapa alat kolaboratif. Masalah di Malaysia dengan tempat lain ialah di negara-negara lain dia tidaklah wajibkan cikgu buat banyak alat. Dia bagi satu saja. Macam Singapura, dia kata semua buat lesson study saja. Ada. Lesson study ini ada di beberapa negara popular, mula di Jepun. Dia kata tapi di Malaysia kita bagi apa? Dekat-dekat 20 alat. Masa you daftar dalam SPL itu kan? Di 20. Jadi kadang-kadang cikgu tahu patut PLC, tapi cikgu tahu ni alat kolaboratif ni buat macam mana. Hari ini kita akan selesaikan. So kadang-kadang apa cikgu buat? Saya tak tahu lah alat kolaboratif ni macam mana nak buat. Paling selamat pilih TSS, Teacher Sharing. Saya tahu lah. Jadi bila tuan-puan ketawa ini berarti semua ada saham. Satu Malaysia sama ya. Satu Malaysia sama. Ya. Okey, nampak. So kurang-kurangnya hari ini
selesaikan itu. Baik. Inilah perkara-perkara yang saya rasa tuan-tuan mungkin perlukan. Ya. Betul kan saya kalau perlu ya? Macam mana peranan tuan-tuan? Pergi balik nanti kalau pengetua berbesar, kata walau saya balik esok, apa yang saya mesti buat tugas pertama? Apa tugas pertama saya kena buat untuk menggerakkan PLC di sekolah? Jadi nanti saya akan bagi tuan-tuan beberapa tips macam mana nak buat. Itu petang. Petangnya kita akan buat itu. Okey, peranan dia untuk tengok PLC bergerak. Yang menjadi cabaran utama di Terengganu saya dimaksudkan ialah kurang ada pemantauan ya. Macam mana kita pantau? Ya, macam mana kita pantau cikgu kita terlibat dalam PLC kita. Itu pun nanti saya akan berikan cara yang sangat simple. Ya, kita akan cuba. Alright. Kemudian plan tindakan. Macam mana kita balik ke sekolah membuat satu action plan. Semua saya bagi template, aktiviti pun saya bagi. Nanti saya akan tunjuk balik ini selepas kita habis slot ini. Tuan-tuan menilai dah sendiri sama ada dapat tak semua benda. Dia agak banyak juga lah untuk 6 jam. Tapi saya anggap sebab kita kos tak banyak, duit tak banyak, kita anggap kita kerenkan sedikit. Cuba saya upaya untuk selesaikan ini. Ya? Baik. Saya, ini bukan permintaan saya ya, ini permintaan daripada jadi jangan pula rasa terkejut bila tengok. Saya nak buat satu ujian apa? Ujian perang. Ya? So, tuan-tuan boleh buka GC masing-masing. Klik link itu, saya belum post lagi. Ada 20 soalan. Tuan-tuan jawab, mesti jawab, walaupun tak pasti jawapan dia. Yang mana tak pasti itu tuan-tuan buat sedikit apa? Catatan. Sebab nanti petang nanti kita akan buat ujian yang sama lagi sekali. Kita nak tengok sama ada tuan-tuan punya pemahaman sekarang dan apa? Petang. Kadang-kadang you hantar promo dapat 20 pun tak apa juga. Nanti petang jangan pulang dulu separuh. Tapi tak apa, cuba tengok. Alright, saya akan tunjukkan link itu. Saya akan tutup sekejap ya. Saya tutup ini. Ya. Okey, saya cuba postkan ujian pra ini, dia dalam bentuk draft. Saya akan edit post. Jadi tuan-tuan sekarang boleh jawabkan. Okey, saya dah post. Saya sengaja tak post malam sebab sekarang tuan-tuan boleh buka. Refresh balik dan ada link itu Google Form. Cuba jawab tengok. Okey, form pun boleh. Okey, komputer pun boleh. Jadi nak klik ini, tuan-tuan boleh jawab. Aktiviti satu. Ya. Okey, tuan-tuan bila buka ini, dia akan minta email. Masuk email, habis itu next jawab saja. Ya. Dia tulis aktiviti dua. Dia sebab dia saya satu tak ada. Satu ni adalah tadi yang kita buat tadi. Yang buat. Ada ini tahu dia. Dia tahu dia. Okey, sebab saya telah update GC semalam. Apa tuan-tuan buat ialah refresh balik, buka kelas kod yang baru ya. Kelas kod sama, hanya saya refresh balik semua. Ada tuan Ada. Okey. Ya. Okey, yang ni tuan pakai yang lama. Masuk ke sini. Shima
yang semalam pernah kelas code boleh minta mereka tadi. Okey, tuan-tuan akan terima kelas code yang Puan Syuma akan hantar. Open from that. Now should be okay. Okay. Puan, nama juga Puan. Ya, case Puan. Dia perlukan email dan PC sebab senang kita nak track itu saja. Ya. Kalau tak pasti soalan itu, snap ke, screenshot ke, simpan dalam phone. Nanti boleh tanya saya. Dia bukan yang ujian apa, dia hanya tahu apa yang tuan-puan tahu, apa yang tuan-puan tak berapa pasti. Penting bukanlah dapat semua betul, yang penting tengok mana yang tuan-tuan rasa macam tak pernah dengar, tak faham. Catat ke, screenshot ke, snap photograph ke.
Okay. Yes. CPD itu lain. PLC adalah salah satu aktiviti CPD. CPD itu dalam bahasa Melayu ialah PPD yang kita isi dalam istilah PPN, pembangunan profesionalisme berjurusan, PPD. CPD itu dalam bahasa Inggris Continuous Professional Recruitment. Dalam itu 13 aktiviti, satu daripada 13 itu adalah PLC. Okey. Ini macam jawab exam saja, tension sangat. Jawab biasa saja, relax saja ya. Jangan ada tension sangat. Ini cikgu dia tak boleh bagi exam. Bagi exam dia sudah tension. Macam nak jawab ujian peperiksaan. Sebab ini ialah perang, dia bukan untuk tengok. Kita tengok apa yang tuan-tuan tak berapa jelas. Ya. Dia akan bagi saya satu gambaran. Ya. Mungkin tuan-tuan akan jawab lebih laju lagi petang ini sebab banyak benda dah clear. Ya. Okay. Okey, tuan-tuan, sudah? Okey, dua lagi ya. Saya bagi beberapa minit lagi. Dia 20 soalan. Just yang mana pasti jawab, yang mana tak pasti jawab dulu. Nanti kita tengok lagi sekali-kali kedua ya. Okey. Pada selesai. Ya. Grup ini semua selesai. Ada lagi. Okey. Terima kasih. Boleh saya tengok tangan yang belum siap lagi? Okey. Orang okey. Baru dah ya? Baru dah? Okey. Baik, saya bagi lagi 1 minit 2 minit lagi jawab. Banyak benda tuan-tuan tak tahu, tak pasti ya. Ini tujuan ujian pra ya.
supaya bila nanti cikgu tanya soalan-soalan ini kepada tuan-tuan, tuan-tuan boleh jawab lah, ya. Nanti jawapan dia nanti saya akan postkan, ya, beri tuan-tuan. Bukan sekarang lah. Okey, ada lagi? 2 minit, kan? Okey, 2 minit. Okey. Pasal jawapan dia, tujuan dia ialah ada beberapa soalan yang tak berapa jelas, ya. Okay, tadi Puan Syahidah, beliau telah tanya saya satu soalan. Saya suka lah begitu, ya. Tuan-tuan bila masa rasa ada pertanyaan ataupun tulis dalam satu kertas, bagi ke saya. Saya akan cuba jawab, ya. Latihan seperti ini bukan apa yang saya nak sampaikan. Lebih penting apa yang tuan-tuan nak tahu. Tuan-tuan ini bukan kali pertama dengan tentang PLC, kan. Jadi tujuan kita adalah nak dapatkan jurang pemahaman kita. Tadi Puan Syahidah, beliau tanya saya satu soalan yang sangat penting. Ya, saya tunjukkan apa yang beliau tanya saya. Ya. Beliau tanya saya, selalunya kita dengar perkataan CPD, kan. Dan dia kata PLC adalah CPD. Apa dia CPD dan apa dia PLC? Kita sekarang di peringkat kementerian, tuan-tuan kena faham, kita tidak lagi gunakan apa? Kita tidak lagi ladak. Ladak itu dulu kalau sebut hari Sabtu, dia adalah apa? Ladak. Sekarang ladak itu menjadi salah satu aktiviti CPD. CPD itu dalam bahasa Inggeris Continuous Professional Development. Dalam bahasa Melayu kita panggil PPP, yaitu pembangunan profesionalisme berterusan. So sekarang ini cikgu-cikgu di peringkat sekolah jangan sebut buat ladak. Ladak itu satu aktiviti saja. Baik, boleh tak tuan-tuan beritahu saya? Saya nak jawab soalan itu dulu. So, bagi saya itu lebih penting daripada saya sampaikan apa yang saya nak sampaikan. Bila disebut ladak, sekarang ini ladak adalah satu daripada 13 aktiviti. Kita ada lagi banyak. Ada 13 aktiviti. Satu daripadanya ialah PLC. Satu daripadanya ialah PLC. Apa beza antara ladak dengan apa? PLC. Kenapa kementerian sekarang tak mau lagi tekan ke ladak? Dia kata, mari kita beri penekanan kepada PBB ataupun CPD. Mesti ada sebab, kan? Bukan saja nak tukar nama. Boleh sesiapa cuba jawab? Apa perbezaan? Ya, Puan? Kenapa? Sama tak, Puan? Very good. Berarti, kalau kita tengok ladak ini, dia kadang-kadang bukan ikut keperluan guru. Kita kata hari Sabtu ada ladak. Semua cikgu datang. Apa tajuk? Cikgu pun kadang-kadang tak tahu. Dan kadang-kadang kita bagi satu tajuk yang agak umum. Kita kata hari ini kita cakap pasal integriti. Ada guru tak ada masalah integriti. Ada tugas okey. Kita apa saya kata gitu. Tak apalah, tidak panggil kita apa? Duduk dan ikut. Jadi kadang-kadang program-program formal seperti ini dia buat secara umum dengan harapan semua orang mempunyai keperluan yang sama. Walau dia tak semestinya. Dan cikgu kata saya mahukan yang lebih kecil pula lebih
kecil-kecil ikut keperluan kita. Saya tak mau formal sangat, tak mau order curry pok, bihun semua. Kami nak bila-bila dah duduk boleh duduk apa? Bincang. Kami ikut keperluan kita. Kita kadang-kadang ada kopi dengan apa? Kek pun tak apa. Kami duduk di bilik guru pun tak apa. Kami nak baiki profesional kita. Jadi konsep antara ladap dengan PBB ialah ladap itu formal. CPD ini ada yang formal, ada yang apa? Tak formal. Manakala ladap ini dia ramai-ramai, dia tak ada kerjasama, dia duduk dengar saja. Nah, kadang-kadang kalau kita kata 12 habis, penceramah tak habis, cikgu mula pegang apa? Handbag. Lagi tak habis, dia akan duduk apa? Tepi. Sebab dia rasa macam dia nak berhenti. Tetapi kalau disebut seperti program PLC yang dibuat secara kolektif, dia boleh jumpa berapa kali pun nak, boleh jumpa bila pun tak ada masalah. So bererti dalam 13 aktiviti ini ada aktiviti yang mesti dilakukan besar-besar ramai-ramai. Ada aktiviti yang boleh dibuat secara kumpulan kecil. Ada aktiviti boleh dibuat secara individu. Ada tak? Yang mana cikgu boleh buat individu, tak payah minta orang lain. Baca buku, pergi masuk portal. Sebab kajian di peringkat antarabangsa menunjukkan pembangunan guru yang lebih berkesan bukan yang dibuat ramai-ramai formal, yang dibuat secara tidak formal, secara individu, secara kumpulan kecil. Sebab itulah kementerian sekarang rebrand ladap itu jadi CPD. Okey. Kalau tuan-tuan rasa masih tak berapa jelas, ini adalah dia punya 13 atau aktiviti di sini. Yes. Ada 13 aktiviti. Boleh tak tuan-tuan beritahu saya, semua ni CPD yang kita selalu buat selama ini adalah yang atas itu. Yang ini pun masuk di sana. Kajian menunjukkan yang nombor 1 ni walaupun baik, tapi kesannya 10% saja. Kadang-kadang habis kursus ini tutup pintu habis bala dah dia kata. Habis bala. Bukan bala, habis bala kan dia kata. Kok dah tadi dia dengar. Maksudnya kita tidak duduk dalam bilik ini. Kita balik ke sekolah, bila jumpa sekolah tu tengok cikgu-cikgu kita, tak payah buat sekarang. Ada. Sebab kita berdepan dengan satu konteks yang berbeza. Ada pengetua kata, bala saya ada masalah lebih teruk lagi daripada PLC. Saya ada 5 guru problematik. Ada. Sakit, tak mau datang kerja. Ada yang tak sakit pun tak mau datang kerja. Ada. Saya ada problem dengan kerja mereka. Ada. Saya ada problem ini, saya ada problem ini. Budak saya kehadiran tak sampai ke 70. Ada. Jadi bagi dia mungkin PLC ini bukan prioriti di sekolah. Betul tak? Saya jujur, saya cakap secara jujur. Mana? Tetapi kita kena faham bahawa satu-satu cara untuk bangunkan guru, sebab kita pengetua ke ketua bidang, kita tak boleh mempengaruhi pencapaian secara langsung, melainkan di kelas yang kita mengajar. Yang betul-betul akan mempengaruhi pencapaian murid ialah guru. So, apa saja kita buat untuk guru, dia ada kesan pada murid. Jadi, sebab itulah orang kata, saya pergi ke sekolah tu saya bina pagar lebih tinggi lagi. Saya rasa bina pagar 5 kaki ke 7 kaki pun, paling-paling boleh halang apa? Lembu masuk saja. Yang perlu kita bina ialah apa? Pagar dalam hati. Di mana budak itu tak rasa nak apa? Nak berhenti. Betul tak? Jadi benda itu yang kadang-kadang kita kajian katakan bahawa lagi banyak kita buat fizikal bagus, tapi dia tidak akan ada kesan langsung kepada pencapaian pelajar. Yang akan ada kesan langsung kepada pencapaian pelajar ialah apa yang cikgu buat dalam bilik. So, kalau kita nak baiki apa yang cikgu buat dalam bilik belajar, kita kena tengok apa yang dia buat itu. Macam mana dia buat kerja itu? Macam contohlah, cikgu ajar sains. Cikgu ajar sains kan? Dia ajar pelani.
belajar pelangi, budak boleh sebut apa? 7 warna, berarti objektif tercapai. Tetapi kita tahu kebat ialah dia mau pembelajaran bermakna, dia mahukan pelajar itu tahu kenapa dia belajar pelangi. Kita kan pernah dengar perkataan pembelajaran bermakna kan? Sekolah rendah, KPPB, Capacity Pedagogy, ada tak? IPG itu, Tulisan dan yang mempelajari, ada libatkan sekolah-sekolah rendah, Capacity Pedagogy, pembelajaran bermakna. Maksudnya bila kita sebut pembelajaran bermakna, apa itu pembelajaran bermakna? Bermakna maksudnya dia boleh kaitkan dengan kehidupan seharian. Saya sekarang tanya tajuk lagi. Kenapa traffic light merah, kuning, hijau? Memang pelangi. Semua budak boleh sebut 7 warna pelangi, tapi saya mahukan dia pembelajaran yang apa? Bermakna. Maksudnya ilmu itu dia boleh guna dalam kehidupan dia. Dia boleh selesaikan masalah dalam kehidupan. Saya tanya balik kepada cikgu, kenapa merah, kuning, hijau? Apa sebab? Mesti ada sebab kan? Jangan kata warna itu lebih menarik. Itu bukan jawapan sains kan? Tak, tujuan saya tanya soalan ini bukan nak uji gelombang. Dia ada gelombang warna. Dia kata ada warna gelombang dia jauh boleh apa? Boleh nampak gelombang dia. Sebab itulah dia gunakan warna merah. Kita tengok post office, bomba dia guna warna merah sebab gelombang. So budak kena tahu tentang mengapa dia belajar tentang pelangi. So ada seorang pakar beritahu saya, bala kalau seorang cikgu mengajar murid dan murid tidak tahu mengapa dia belajar tajuk itu, artinya PDP cikgu itu gagal. Boleh saya ulang itu ya? Kalau you ajar satu tajuk dan budak tak tahu kenapa dia belajar apa tajuk itu, PDP itu gagal. Saya semalam anak saya kata dia belajar trigonometri kan, yang triangle. Begitu dia kata, apa you belajar? Cosine, tangent, dia kena ukur. Saya kata, apa you kena belajar trigonometri? Kita cikgu tu gagal menerangkan apa dia belajar. Saya pernah tanya anak saya dulu yang suruh saya, bila dia belajar tu, kenapa dia belajar? Dia kata, mestilah PT3 soalan keluar untuk apa? Kita saya tahu, tapi mesti ada sebab dia belajar tadi. So dia kata, bolehlah saya belajar trigonometri ni boleh buat bumbung yang berbeza. Dia penting untuk tengok bina. Dia pun buat bumbung. Dia kata, bumbung. Kenapa kita perlukan bumbung yang apa? Berbeza. Dia kata kalau tempat sejuk, tudus. Senang salji apa? Semua tajuk mesti ada sebab ni. Hari itu masa PDPR, seorang cikgu ajar online constellation, bahasa Melayu. Buruk kan? Dia ajar. Apa dia ajar? Jenis-jenis apa? Dia macam, kata saya pun boleh hafal itu. Tapi kenapa dia kena belajar? Ada, dia tak tanya pun soalan budak-budak. Kenapa kita belajar ilmu? Kalau kita baca dalam ini, tujuan dia untuk kenal pasal itu tak ada kompas, dia guna itu sebagai arah. Satu lagi, dia boleh gambarkan musim. Ini musim Mai, musim apa? Mai. So, berarti semua benda yang kita belajar mesti ada kaitan dengan kehidupan seharian. Jadi, budak kadang-kadang dia tidak ada pembelajaran bermakna. Contextual. Dia mesti faham. Jadi itu tujuannya PDP bermakna. Jadi kita tahu bahawa benda-benda ini tak boleh selesai dalam satu kursus. Boleh tak benda itu selesai dalam satu PLC? Mungkin boleh kata, cikgu kita nak ajar tajuk buruk. Okay, macam mana kita nak ajar? Macam mana kita nak buat lesson study? Apa soalan-soalan kita kena tanya murid? Boleh dibincang dalam kalangan guru sains sebab mereka boleh buat secara kolektif. Dan masalah mereka masalah yang apa? Sama. Sebab dia kumpulan kecil kan? Sebab itulah kita lebih pergi ke arah
kolektif. Okey, saya nak tanya tuan-tuan, dalam 13 aktiviti mana tuan-tuan tak pernah dengar? Tak tahu apa dia 13 aktiviti. 11 program sangkutan. Ini jarang cikgu buat. Orang yang mereka di kementerian dia kena buat itu lah. Jadi tuan-tuan kena ingat, kita bukan galakkan cikgu buat kita galakkan, tapi tak wajib cikgu buat apa? Semua. Biasanya yang pertama, yang paling banyak cikgu buat, ikut kajian di Malaysia, hampir 90% guru mempunyai hari berkursus lebih 10. Kita hanya perlu 5 hari. Tapi kalau ada 100 hari berkursus pun paling maksimum dapat 15 mata kredit saja. Yang kedua pun 15 mata kredit. So berapa ada? 30 saja. Jadi kita itu perlukan 42 mata kredit. Dari mana nak cari 12 lagi? 12 itulah cari dari sini sampai apa? So kalau cikgu ni tak nak buat PLC pun dia boleh buat apa? Pada bentang lagi poin tinggi. Kita nak buat itu dia buat apa? PLC. Kita nak buat itu dia buat bimbingan. Macam itulah kan. Jadi cikgu kena tahu bahawa ini adalah pilihan untuk cikgu. Okay, soalan saya, tadi soalan tuan-puan adalah apa itu program sangkutan. Program sangkutan artinya tuan-puan dihantar ke satu agensi yang lain yang bukan kementerian pendidikan, you disandarkan di sana untuk sebulan, 2 minggu, 3 minggu, kemudian balik ke organisasi sendiri dan cuba bawa idea-idea itu dan laksanakan. Sebenarnya guru biasa jarang buat dapat peluang begitu. Nama yang dapat peluang begitu ialah pengetua, guru besar dan juga pegawai-pegawai dari kementerian. Di Singapura menjadi wajib untuk semua pengetua yang nak jadi pengetua kena lalui program sangkutan. Sangkutan means you disangkutkan setiap dan you boleh di luar atau dalam kabinet. Saya bagi satu contoh, salah seorang pengetua kita letak dia dalam program kita tak guna lakukan sangkutan, kita guna attachment. Kita letak dia di hospital di KL. So dia pergi tengok hospital dia tak ada cikgu semua tu tak, tapi dia tengok benda tu dia nampak nurse yang baru datang itu, walaupun nurse yang baru tu ada sijil, dia ada satu bentuk latihan untuk nurse yang baru. Supaya nurse yang baru itu senang boleh mula bekerja. So dia kata dia tengok tu dia dapat idea. Dia kata di sekolah kalau guru baru datang, kadang-kadang kita minta guru maths, dia hantar body saja. Tahu kan? Kita minta maths, dia hantar guru, dia kata dimualafkan dia jadi apa? Guru maths kan. So dia dapat cikgu tu datang, cikgu saya lapor diri. Okay. Mana bentuk? Tengoklah mana ada kosong pergi apa? Duduk. Buku rekod ada tak? Sambung balik buku rekod yang cikgu yang bersara tu. Mana? Jadi kalau ini cara kita menerima guru baru, dia mana mau semangat mau apa? Jadi dia mau cari satu cara macam mana orientasi yang lebih baik untuk guru. Mungkin itu nak fikirlah kalau guru baru datang ke sekolah, apa yang membimbangkan minda dia? Rumah, bulan itu tak ada gaji, mana? Mau ajar subjek apa? Nak duduk mana? Jadi patutnya dia kena ada satu SOP untuk guru baru. Kalau tidak guru baru itu dia muram saja seminggu dalam apa? Slow kan? Jadi pengetua itu nampak idea itu dan dia buat satu program orientasi untuk guru baru. Dia dapat idea ini dari mana? Program. Kami bawa pengetua ke PM Telekom Malaysia. Kami suruh dia duduk satu hari di bilik dia terima panggilan kecemasan. Apa panggilan kecemasan? Orang kejek, orang tipu, ada orang tension. Dia tengok macam mana pegawai telefonis itu menjawab dan menangani orang yang beremosi. Ini penting untuk pemimpin. Mana? So cikgu masuk tu dia macam-macam dia masuk. Jadi tendang kerusi, mana? Dia marah, mana? Kita bagi cuti dia marah, mana? Kita mau sign dia punya loan dia marah, mana? Macam-macam
mengajar kan. Jadi cikgu kita dia, jadi takkanlah kita pun nak marah dengan dia. Macam mana menangani secara sabar? Macam mana bawa idea itu di peringkat? Itu program sangkutan. Jadi cikgu kita tak banyak peluang program sangkutan itu. Okey? Baik, ada lagi tak nak tanya? Satu dua lagi sebelum kita berehat sekejap. Ya? Nombor 4, peningkatan akademik. Kalau cikgu buat masters, cikgu buat diploma, cikgu buat PhD, dia akan dapat point. Tapi itu sekali saja. Katalah tahun ini kita buat masters, tahun ini saja kita buat. Tak boleh digunakan balik tiap-tiap tahun. Tahun depan buat PhD, baru boleh. Itu peningkatan akademik one off. Tapi semua yang kursus itu tak semestinya masters, boleh juga diploma yang ada MQA. MQA ya, akademik yang cikgu sambung. Okey? Baik, lagi. Apa? Tuan-tuan, saya jangan bimbang dalam GC itu saya dah masuk mandat. Ada tak saya masuk mandat? Ada. Dalam itu ada satu pekeliling garis panduan. Dia memberikan penerangan untuk apa? 13 ini dan macam mana mata kredit diberikan untuk 13. Jadi kalau tuan-tuan rasa selepas ini nak tanya ataupun nak tak tahu, tuan-tuan baca dalam apa? Mandat. Ada tak? Ada kan? Garis panduan mata kredit. Dia ada satu pekeliling. Okey, baik. Saya sekarang sebab masa dah nak kejap apa tadi, saya anggap kita mula 9, tapi kita dah mula 9.30. Jadi tak apa, saya akan ini dia punya pekeliling itu. Tidak, ini. Mata kredit. Dua-dua pekeliling ini saya dah bagi dah. So dalam ini tuan-tuan boleh baca apakah dia 13 aktiviti, maksudnya contoh aktiviti, perlu laporan ke tak perlu laporan ke? Ada. Kalau you jadi ketua, apa poin you dapat? Kalau you dah anak buah macam mana? Kalau you baca buku saja berapa poin? Kalau you baca buku dan you bentang berapa poin? You jadi coach dapat berapa poin? Semua ada di sana. Jadi ini untuk cikgu. Kalau nanti balik nak cerita ke cikgu dia susah. Saya senang saja pergi sekolah. Suruh tiap-tiap cikgu buat 13 kumpulan. Satu kumpulan baca tentang apa? Satu, habis itu dia buat satu infografik. Kita loceng orang bergerak 13 kali. Sekali. Tak payahlah puan-puan pergi ceramah buat slide. Apa saja masalah pulangkan balik ke cikgu suruh dia mengaji. Benda ni lama dah keluar. Ada? 9. Lama dah ni 2018. Sudah MCO pun berapa banyak kali dia masih belum selesai. Okey, baik. Saya sekarang juga memohon tuan-tuan ada satu benda yang saya nak tuan-tuan sebut sebelum kita take a short break. Apa yang tuan-tuan boleh ambil selain kertas, ya selain kertas, apa saja idea baru yang saya bagi. Cerita, buatlah macam ni. Fikirkan begini, saya bagi cadangan-cadangan kan. Tuan-tuan mulalah catat dalam satu kertas ni. Yang mana tuan-tuan nak balik nak buat tahun ini, letak dia. Okey, saya balik nak bagi taklimat kepada guru berkaitan dengan mata kredit. Sebab cikgu ni tak faham. Dia tak tahu apa tu CPD, apa tu PLC. Kenapa pula kementerian buat CPD? Saya nak bagi dia pencerahan sedikit. Macam mana nak bagi pencerahan itu terpulang kepada gaya masing-masing. Adalah idea sedikit. Ada. Okey? Saya selepas ini nak copy GC ini nak berkongsi dengan apa? Guru-guru nak. Okeylah apa saja. Ada ya? Habis itu, kalau tuan-tuan rasa tak boleh dibuat tahun ini, hanya boleh dibuat tahun depan, tuan-tuan apa? Masukkan 2023 dan yang jadi berarti tuan-tuan sudah ada perancangan 3 tahun untuk PhD. Ada. Mungkin ada cikgu di sini tak tahu juga nak register dalam SPL. Okay. Saya nak tanya, berapa orang di sini kalau PK 1, pengetua guru besar tahu password dashboard SPL KPM?
sekolah ada password. Yang selalunya password itu SU tahu. Ini apa? Kalau tuan-tuan tak tahu, nanti masa petang nanti tuan-tuan tanya dengan SU, sebab saya nak tuan-tuan buka your own number. Dashboard mungkin dia akan bagi kepada ketua bidang sebab dia sulit kan. Tapi guru besar dan pengetua dan PK1 memang berhak tahu itu. Jadi mereka yang belum tahu, sebab saya tanya dalam 10 orang, 8 orang tak tahu. Tapi saya harap tak jadi begitu di sini. Saya mohon tuan-tuan tanya dengan SU, simpan. Dia dua saja. Biasanya dia punya atas itu ialah kod sekolah. Bawah itu ialah password. Saya takut password tidak diubah sejak pertama diberikan. Tapi tak apalah. Tapi ada sekolah yang ubah password. So itulah tempat tuan-tuan boleh ukur sama ada PLC berlaku. Tak payah borang-borang. Tak payah borang, tak payah minta isi apa-apa. Cikgu boleh buka bila-bila masa dashboard. Ya. Tak apa, dia begini puan, dalam 1 tahun KPM dia akan update 4 kali. Ini bulan berapa? Ini dia sudah update kan? Dia ada tarikh-tarikhnya dia update. Jadi apa yang berlaku ialah cikgu dah buat satu aktiviti, dia tak isi. Kadang-kadang dia isi, SU tidak sahkan. Kadang-kadang dia isi, disahkan oleh SU sekolah lain pun boleh tahu. Contohnya, kita ni mengajar subjek bahasa Arab. Sekolah saya seorang saja ada bahasa Arab atau kejuruteraan. Cikgu lain itu ada di PPD lain. Boleh tak buat PMC dengan PPD lain? Boleh. Siapa isi? Mungkin dialah yang isi. Dia boleh sahkan untuk kita. Maksudnya cikgu masih berdua dapat mata kredit walaupun tidak disahkan oleh SU sekolah kita sendiri. Asalkan orang yang daftar itu tahu IC tuan-tuan. Boleh tak cikgu buat satu PLC tentang AdMax dengan seorang guru pakar di Sarawak? Dengan betul saja dengan sekolah itu biar pengetua di sana pun tahu. Okey tuan-tuan ya. Baik. Jadi apa yang kita akan buat selepas ini ialah kita akan kaitkan PLC dengan apa? Dengan PDP bermakna dan saya tahu kita lambat 30 minit. So saya mohon satu saja jasa baik kepada tuan-tuan. Ada sesiapa yang ada problem isi boleh jumpa dengan saya. Sesiapa ada soalan-soalan yang perlu saya jawab, tuan-tuan kalau ada kertas kecil tertulis, just pass ke depan, tak payah tulis nama pun tak. Mana? Tuan-tuan tulis inilah soalan, malah tolong beri pencerahan. Ya, saya lebih suka begitu. Ya, so kita sebenarnya kita rehat sekejap. Dia dah okey ya? Okey, baik. Saya rasa kita rehat sekejap sebab kita ramai yang bertolak daripada PPD awal pagi. Minum dulu dan kita jumpa balik pukul 11. Ya. Okey, terima kasih Dr. Bala bagi slot yang pertama. Okey, untuk sekejap housekeeping sekejap. Okey, yang pertama sekali untuk maklumat, makan di bawah ni boleh turun lift ataupun turun tangga. Okey, so kita jumpa balik pukul 11. Okey, sebelum tu tandas ada di sebelah kiri ya. Okey, lepas tu untuk solat tengah hari nanti kita ada solat surau untuk lelaki di sebelah sini. Surau perempuan ada yang di sebelah kanan ni. Okey. Jadi sebelum keluar ni saya minta kerjasama kepada semua orang. Okey, sebab sekarang ni kita rasa macam crowded sikit kan. So kita nak buat arrangement meja balik. So laptop tu kalau boleh cikgu letak atas meja dan wire tu cabutlah. Wire charger tu. Okey. So sementara cikgu turun makan,